Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Abang Muaz dan Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 23 Mac. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini mengenai akaun bank bekas suami akan dibekukan jika mereka ingkar perintah mahkamah untuk membayar nafkah kepada bekas isteri. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata dengan pengumuman berkenaan ia dilihat sebagai pembelaan terhadap golongan wanita. Kalau suaminya adalah seorang kaki tangan kerajaan, jadi instruction untuk memotong gaji itu boleh dibuat saja, boleh dibuat. Jadi mudah. Tetapi bagi yang tidak bekerja di sektor kerajaan, walaupun ada perintah mahkamah diberikan supaya suami membayar nafkah, kita mendapati bahawa ini tidak ada di antara suami tidak membayar nafkah. Kadang-kadang ada bulan ada bayaran, ada bulannya tak ada. Jadi dengan adanya arahan ataupun makluman yang telah diberi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, ini akan ini memang satu perkara yang memang kita sokong sebab ini akan membela nasib wanita. Beliau yang ditemui pemberita di Kota Samarahan juga mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dengan pengumuman terbaru ini bagi menyelesaikan masalah nafkah anak-anak. Ujarnya kerajaan Sarawak turut menghulurkan bantuan di bawah skim kanak-kanak dengan kadar RM200 sebulan untuk kanak-kanak bawah 2 tahun sementara RM150 pula bagi mereka yang layak dan berumur lebih 2 tahun. Jelas Datuk Seri Fatimah, bantuan ini bagaimanapun bukan peruntukan saraan daripada kerajaan kerana kanak-kanak terbabit masih tetap memerlukan nafkah bulanan daripada bapa. Kerajaan negeri akan merancang secara teliti penyediaan kemudahan dan infrastruktur di hub Petrokimia Bintulu di Tanjung Kindurong seluas 1,068 ekar untuk menarik lebih ramai pelabur. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memaklumkan menerusi kemasukan beberapa pelabur dalam projek methanol, hidrogen, gas dan minyak dan gas serta hub perubatan dijangka akan meningkatkan keluaran dalam negara kasar Sarawak kepada 6 hingga 7% menjelang 2030. Jadi kedatangan saya ialah untuk membuat perancangan yang lebih teliti dari sudut kawasan tanah. Nombor duanya ialah kemudahan perumahan untuk para pekerja dan yang ketiganya ialah supaya jalan raya adalah lebih selesa untuk kita bangunkan di kawasan ini. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerjanya ke Pechem Sarawak Sdn Bhd. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari juga mendedahkan pelaburan di hub Petrokimia Bintulu bakal menyediakan 15,000 peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Perundingan dan perbincangan yang menyeluruh akan menjadi keutamaan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan serta Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dalam pelaksanaan projek pembangunan rakyat. Timbalan Premier merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata pendekatan tersebut amat penting terutama sekali dalam usaha kerajaan menyelesaikan masalah projek lambat siap. Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata demikian di Kuching selepas mendengar taklimat daripada JKR mengenai status pelaksanaan projek pembangunan utama di Sarawak. Beliau memberitahu kementeriannya menerusi kerjasama erat dengan JKR akan terus memberi fokus untuk memenuhi sasaran Sarawak menjadi negeri maju menjelang 2030. Sehubungan dengan itu, beliau menyeru kementerian tersebut dan JKR supaya sentiasa bergerak seiring dalam melaksanakan setiap projek pembangunan.
Langkah kerajaan memperkenalkan beasiswa yuran pengajian di Universiti Teknologi Sarawak UTS telah membuahkan hasil positif apabila universiti itu kini berjaya menarik 3 kali ganda jumlah pendaftaran pelajar pada sesi pengambilan Februari lalu. Naib Chancellor UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid memberitahu seramai 300 pelajar telah mendaftar pada Februari lalu berbanding hanya 100 ke 120 orang pada tahun-tahun sebelumnya. Jelasnya peningkatan ketara ini bukti insentif beasiswa kerajaan Sarawak berjaya menarik minat pelajar untuk memilih UTS sebagai pusat untuk melanjutkan pelajaran mereka. So we also anticipate for the coming May, June and also September intake, the number will also increase. And we are working very hard now to do a lot of promotion and also marketing strategy, especially to the rural areas. Beliau bercakap pada sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UTS dengan Yayasan Fale. Dalam pada itu, pengerusi UTS yang juga Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dr. Anwar Rapai berkata, UTS menyasarkan untuk mencapai 4,000 orang pelajar menjelang 2024. Ke arah itu, ujarnya, penambahan jumlah pelajar di peringkat asasi akan diberi penekanan. We believe that through foundation, the students can go into first year. Some students can go direct to first year, but some students they cannot go direct to first year, so they go to foundation first after the SPM. Dr. Anna turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada Yayasan Farley yang memberikan beasiswa kepada 10 orang pelajar pada setiap tahun. Dalam perkembangan berkaitan, 10 orang pelajar Universiti Teknologi Sarawak UTS akan dipilih sebagai penerima beasiswa dari Yayasan Fale setiap tahun. Pendanaan beasiswa oleh Yayasan Fale ini bertujuan untuk menyediakan bantuan keuangan kepada pelajar yang menghadapi masalah keuangan dalam melanjutkan pelajaran di UTS. Menurut Naib Chancellor UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid, melalui pemberian beasiswa ini akan memberikan peluang kepada pelajar, terutamanya mereka yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran di UTS. Selain itu, katanya sebagai universiti di Sarawak, ini adalah tanggungjawab menyediakan peluang untuk mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat yang lebih tinggi demi mencapai impian dan cita-cita mereka. UTS is committed to provide quality academic programs that are relevant to the needs of the industry, businesses and also to provide technical and professional workforce for the development of Sarawak. Beliau bercakap selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UTS dengan Yayasan Fale di universiti berkenaan. Majlis itu disaksikan oleh pengerusi UTS yang juga Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dr. Anwar Rapai. I believe that the only way to change our people is through education. And here, Fale has provided a huge and very massive impact on this important thing in the life of someone who needs education and to change not only the families but also for the nation. Seramai 57 ketua kampung, tuai rumah dan kapitan bagi kawasan Simanggang menerima sijil pelantikan masing-masing. Majlis penyampaian sijil pelantikan tersebut disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis dan disaksikan oleh Pegawai Daerah Seri Aman Muhammad Ashri Wee. Sebahagian daripada mereka dilanjutkan perkhidmatan selama setahun, manakala sebahagian lagi adalah lantikan baru yang akan berkhidmat selama 4 tahun. Beliau ketika berucap menekankan penting untuk seseorang ketua kampung mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh pejabat daerah khususnya dalam aspek melaksanakan tanggungjawab mereka. Datuk Francis menyatakan demikian pada majlis penyerahan sijil pelantikan kepada ketua kampung, tuai rumah dan kapitan di Bandar Simanggang. Selain itu, tambahnya, ini termasuk keperluan untuk menyediakan profil kampung atau rumah panjang serta mengadakan mesyuarat jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung sekurang-kurangnya 6 kali setahun.
Ujarnya lagi, mereka juga diwajibkan untuk mengemukakan laporan setiausaha dan laporan bendahari kepada pejabat daerah. Datuk Francis berharap semua ketua kaum yang telah dilantik dapat memberi kerjasama dengan kerajaan untuk memudahkan sebarang urusan termasuk menyumbang idea bagi pembangunan sesebuah kawasan. Kempen hindari plastik sekali guna peringkat daerah Limbang yang akan diadakan di Medamit Sabtu ini satu langkah permulaan mendidik masyarakat terhadap bahaya penggunaan plastik. Wali Kota Majlis Daerah Limbang MDL, Kaunselor Sufian Mohad berkata, kempen buat julung kali dianjurkan oleh MDL amat signifikan dalam usaha pihaknya menyedar dan menggalakkan masyarakat supaya peka terhadap isu tersebut. Kita ingin mendidik masyarakat, terutamanya di kawasan luar bandar, agar tidak menggunakan plastik dalam aktiviti jual beli. Dan ini kita ingin mempromosi supaya mereka sendiri sedar akan kepentingan bahaya plastik itu jika digunakan. Menyatakan demikian kepada pemberita di Limbang, beliau turut mengingatkan usaha sedemikian amat memerlukan kerjasama semua pihak. Jejangka hadir untuk merasmikannya ialah Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar merangkap Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah. Kempen tersebut turut melibatkan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Limbang, Ahli Jawatankuasa Tamu Medamit dan Borneo Evangelical Mission BEM. Turut diadakan program jualan keluarga Malaysia, jualan hasil pertanian penduduk kampung selain pelbagai aktiviti menarik yang telah disusun atur. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Miri telah menahan 2 bot tunda bersama 2 tongkang pada jarak lebih kurang 3.6 Batu Nautika Barat Tanjung Lobang Miri sekitar pukul 8 malam pada Isnin lepas. Menerusi kenyataan pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Syafiee Paing memaklumkan penahanan dibuat berikutan kegagalan operator mengemukakan sebarang dokumen berkaitan semasa diperiksa. Bot tunda pertama beserta tongkang dikenalikan 4 kru termasuk nahoda warga tempatan yang kesemuanya berumur dalam lingkungan 24 hingga 67 tahun. Manakala bot tunda kedua beserta tongkang pula dikenalikan 7 kru termasuk nahoda yang terdiri daripada 5 warga tempatan, seorang warga Indonesia dan seorang warga Myanmar berumur dalam lingkungan 24 hingga 56 tahun. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 Palang 60 kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen. Kesemua bot tunda dan tongkang ditahan untuk siasatan lanjut. Sekian berita pagi Sarawak edisi Rabu 22 Mac. Assalamualaikum keluarga Malaysia.